Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang ke Syakazan YouTube channel. Hari ini anda bersama saya dalam part 2 LC135 V4 V3 Convert V1 berserta dengan spek 65 Jet Road 6mm. So ini part 2 di mana pemasangan enjin aku akan tunjuk. Kita nak kira CR, tengok macam mana dia deck clearance, dan kalau sempat kita diecam ke apa ke, tengok apa progress hari ni. So stay tune until the last breath of this video. Alright. Okay guys, jadi inilah dia engine dia. Inilah dia engine-nya. Engine belah clutch kita dah pasang. Belah clutch spring 6 batang seat spring yang dia beli tu lah, yang owner motor beli. So sekarang ni aku nak tunjuk yang penting bahagian head block ni. Sekarang ni kita nak ukur CR, nak tengok adakah selamat kedudukan blok macam ni, deck clearance macam ni. So ni Jet 6 Jet 6 Road 103. Jadi spacer sekarang ni 9mm. Spacer saja kita lapik spacer saja dahulu. Tak ada lapik gasket ke apa ke. Dan deck clearance yang kita dapat adalah macam ni. Mana kaliper? Kaliper hitam. Ni rasanya mengikut ukuran aku dalam 0.7 kot 0.5 kot. Muna potong 0.6. Pendek. Kira. Kenapa? Pendek, nak kali pendek. Oh, ini mah. Oh, potong 0.6. Tolok 0.6. Berapa jadi gitu? Tolok 0.6 se-M. Ya tak? Satu mm. Clearance dalam 1 mm. Tapi deck semi dome dia ni tinggi, dan gasket yang kita akan pakai mungkin nipis. Mana gasket Enggak. Ukur. Okay, kita ukur gasket. .3 0.3 0.4 0.4 kita ambil 0.4 gasket head. So kita akan ukur siap nanti. Tapi aku rasa memang tinggi siap ni. Sebab head kita tak buka lagi. Head buka macam ni. Kita ada buka pakai machine shop. Rasa mungkin okey kot. Aku rasa dalam 12.8 ke 13.5 ke bawah aku rasa. Nanti kita ukur siap berapa. Kita head ni kita buka taper. Orang luar panggil buka taper ni. Kalau orang Terengganu panggil buka kawah. Kita ukur dulu. Kita buka banyak mana. Ni ikut saiz piston ni. Kita buat ikut saiz piston 65 1.3 tolak 0.6 0.7. Betul lah. 1.2 0.6 dalam 0.5 lah. Dalam 0.5 0.6 kedalaman dia ni. Dalam kedalaman dia. Ni ukuran-ukuran yang dikira ni, tapi kita tak kira macam tu pun. Kita akan kira CR juga nanti. Ni congok-congok. Ni orang nak kira jarak antara sing song. Ban ni dah ikat lagi. So nanti kita
akan proses seterusnya itu kira siap. Okay guys, memandangkan kita sekarang ni nak pasang spek jack root 6. Yang ni untuk jack root 6 IKK sebab sekarang ni kalau Y15 Y15 LC5S dah ada keluar jack root 6 root 102. Contoh crankshaft kapak SZK, kapak Taicom, apa lagi banyak lagi lah. Ada jack root 6 tapi root 102. So kat situ spacer kena pakai 8mm yang tu. Macam yang IKK Hyperspeed, yang keluaran yang terdahulu, dia banyak jack 6 ni semua root 103. So bila mana jack 6 root 103, biasanya spacer yang kena pakai adalah 9mm lah. Kebiasaannya orang letak 9mm, pakai spacer saja. Ataupun kalau orang nak buat deck clearance jauh, orang pakai 10mm. Sebabnya kalau 9mm, macam yang kau tengok tadi lah, piston kedudukan macam tu agak tinggi lah siap sebenarnya. So kadang-kadang ada orang akan lapik gasket block, skeping dekat bawah ke, gasket block atas bawah satu-satu ke, 2 keping. So sekarang ni sebab apa aku terangkan macam tu? Ni lah dia. Aku nak terangkan sebab aku dah ada buat video hari tu pasal pemilihan rantai timing, pemilihan spacer, pemilihan tiang blok. Tapi aku nak terangkan lagi sekali dalam video ni, tapi pasal untuk crankshaft IKK saja. Yang tak kisah brand apa, tak kisah IKK ke apa ke, yang penting jack 6 root 103. So spacer kena pakai adalah 9mm. Panjang sleeve adalah kita nak tambah kalau boleh 8mm ke, macam IKK ada keluar kan, tambah 8mm. Macam kita buat ni, kita buat dah custom lah. Yang tu blok custom kita buat panjang mengikut panjang sleeve, panjang gasket block lah. Macam tu. So pemilihan dari segi sekarang ni aku nak cakap pasal rantai timing. Bila mana spacer kita 9mm, memang confirm rantai timing 98L tak lepas. 98L dia punya range adalah di antara jet spacer 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm. 7mm tu dah sangat-sangat tegang untuk rantai timing 98. So kalau spacer anda adalah 8mm, 9mm, 10mm, korang kena pakai rantai timing yang macam ni, 98 tambah 3. 98 tambah 3 ni apa? Bahasa lainnya adalah 99L. Sebab apa dia buat 98 tambah 3mm? Sebenarnya kalau korang kira, sebenarnya setiap penambahan, contoh 96 ke 96 ni rantai timing standard lah, rantai standard, ke 98 beza dia adalah 6mm. Macam tu. Jadi 6mm. Bila separuh daripada tu, contohlah kita nak pakai, ada keluar kan 96 tambah 3 kan. 96 tambah 3 tu adalah 97. 97. Jadi macam sekarang ni 98 tambah 3 adalah 99L. Korang cari kat kedai, korang cari brand SP ni ataupun brand lain tak kisah lah. Yang penting 99L ataupun 98 tambah 3. Dia sama je, cuma bahasa detail dia lain. Dia rantai timing untuk saiz ni adalah ngam sampai 12mm. Bila mana 13mm ke atas, korang kena pakai 100L. 13mm ke atas, sampai 13 sampai 17 ke 18mm gasket kena pakai 100L. So sekarang ni kalau yang penting jack 6 lah, jack 6 root 103. Rantai ni kiranya rantai adalah kendor sikit sangat je, agak cun lah. Sebabnya rantai 98 memang tak lepas.
Confirm tak lepas. Walaupun rantai tu rantai yang dah pakai lama. Lepas tu kita beralih kepada tiang head block ataupun orang panggil, aku tak tahu orang panggil apa, aku panggil star head. Orang luar aku tak tahu panggil apa, kita orang panggil star head. So bila jack 6 spacer 9 ni kena pakai 185. Untuk panjang asal, panjang staff original adalah 175 mm. Aku dah ukur 175 mm. So 185 ni dia panjang 10 mm lah daripada standard. Boleh ke kalau contoh spacer 4 mm nak pakai 185? Tak boleh. Boleh pakai tapi kena potong lah. Sebabnya bila terlebih panjang, star head ni korang jangan main-main. Kalau terlebih panjang korang ikat tu macam tak ikat lah. Ikat rasa macam ketat, tapi sebenarnya head tak ketat lagi. Gitu. Dia untuk jack 4. Jack 4 dia ada keluar 180 brand IKK. Brand IKK ni ada 180 dengan 185. So kalau jack 6, jack 8 pakailah 185. Dia dah ada tulis. Kalau yang 180 tu dia tulis jack 4, jack 5. Kalau tak silap lah. Jack 4 maksudnya. Jack 4, 180. 180 tu panjang dia berapa? Panjang dia 5mm lah. 5mm panjang. Macam tu. Dan pastikan korang pakai washer yang ada. Washer asal tu pakai balik. Pakai balik supaya sebenarnya kalau tak pakai washer tu tak bagus. Tu tujuan kita pakai yang panjang ni, supaya kita kena pakai washer. Macam tu. Yang tu lah. Harap dapat faham lah apa yang aku ajar ni. Walaupun aku dah buat video hari tu, tapi aku tunjuk lagi sekali supaya korang faham. Semoga bermanfaat kepada semua. Bodoh kabel ni. Okay guys, so sekarang ni macam biasa lah. Kita harden dulu supaya valve ni lagi tahan sikit daripada asal. Kita harden bahagian ni je, bahagian kepala valve. Sebabnya bahagian ni lah paling manja sebenarnya. Sebab dia mudah untuk kembang, kadang-kadang kemek. So bahagian ni kena harden lah sikit. Memandangkan valve ni juga valve jenis Tycom yang biasa je. So kita kena harden lah. Okay. Bila dah panas, letak dalam minyak hitam. Jangan harden terlampau lama Kalau terlampau lama akan jadi rapuh. So kita buat bila dia dah menyala tu, terus masukkan ke dalam minyak hitam. Tak perlu lama-lama sangat.